Okey, kesan penyalahgunaan dadah kepada manusia. Okey, dadah ini, okey, dadah dalam bidang perubatan digunakan untuk buat ubat batu, ubat sakit kepala, ubat tahan sakit. Okey, okey, tetapi okey, alkohol dianggap sebagai dadah juga. Sebab apa? Sebab kesan dia sama dengan dadah. Okey, dua-dua menyebabkan ketagihan dan dua-dua juga akan menjejaskan sistem saraf pusat. Okey, so dadah ni kalau kita guna cara yang betul, okey, tak ada masalah. Tetapi sekarang ni ramai yang menyalahgunakan dadah. Okey, sebab itulah timbul penyalahgunaan dadah, iaitu penggunaan dadah untuk tujuan selain daripada perubatan. Okey, kita panggil sebagai penyalahgunaan dadah. Contoh dadah adalah marijuana, kokain dan juga alkohol. Sebab alkohol ni kita kategorikan dia sebagai dadah jugalah. Okey, sebab kesan dia sama. Okey, sebab bila kita ambil ulang-ulang kali akan menyebabkan ketagihan. Okey, dadah ni macam mana tindakan dia adalah dia akan mengganggu tindakan neurotransmitter. Ingat tak neurotransmitter yang untuk hantar yang untuk merentasi sinap tu? Okey, dia akan mengganggu tindakan neurotransmitter lah, dan dia menjejaskan fungsi sistem saraf. Okey, dadah ini dia boleh jadi sama ada sebagai perangsang ataupun sebagai penenang. Okey, ada dua jenis darah lah, perangsang ataupun penenang. Okey, kita tengok dulu dadah jenis perangsang. Okey, perangsang ni merangsang, so dia akan mempercepatkan aktiviti sistem saraf. Okey, macam mana dia akan meningkatkan kadar denyutan jantung, kadar pernafasan, tekanan darah pun meningkat. Okey, mempercepatkan rembesan dan tindakan neurotransmitter pada sinaps di otak. Okey, maksudnya neurotransmitter tu dirembeskan dengan cepatlah, dia berlaku dengan cepat. Okey, okey, memberi kesan euforia dan juga ketagihan. Okey, contoh yang ni kamu kena ingat lah. Okey, contoh dadah perangsang: kokain, nikotina, amfetamin dan kafein. Okey, kafein adalah dadah perangsang. Okey, okey, kalau kita guna dalam jangka masa yang panjang, okey, dia akan mempengaruhi sistem peredaran darah, sistem pencernaan dan sistem saraf. Seterusnya menyebabkan halusinasi dan kemurungan. Sebab itulah kita tengok orang yang ambil dadah ni, yang jenis perangsang ni, dia akan berhalusinasi. Dia duk bayangkan apa panggil, benda tu tak jadi pun. Duk bayangkan macam ada orang nak bunuh dia ke, padahal tak ada pun. Dia berhalusinasi. Tu yang bahaya tu. Okey, okey, dadah penenang pula, dia tenang. So kamu ingat, bila tenang ni dia melambatkan aktiviti sistem saraf pusat. Okey, tekanan darah menurun, mengendurkan otot, melegakan kegelisahan, menggalakkan tidur. So kalau macam orang ada masalah tidur ke, selalu orang bagi ubat penenang, dia ada dadah lah. Okey, dadah penenang. Okey, okey, contoh dia adalah barbiturat, tranquilizer, morfin dan heroin. Okey, penyalahgunaan menyebabkan kehilangan ingatan. Kalau kita salah guna dia berterusan, akan menyebabkan hilang ingatan, hilang tumpuan, masalah pernafasan, kanser paru-paru, kerosakan hati dan otak, mengantuk, kecelaruan, dan last sekali juga boleh menyebabkan koma lah. Okey, beza penenang dengan perangsang. Okey, yang rangsang ni dia mempercepat, kalau yang penenang dia melambatkan. Okey, okey, dadah yang sangat bahayalah. Kecelaruan, kalau kamu tengok dekat TV kan banyak dia tunjuk orang isap dadah, dia jadi macam dia tak betul lah kan, betul tak? Penagih biasanya kalau kita tengok ada yang makan jenis, ada jenis pil, tapi yang bila yang jenis berkongsi jarum ini, okey, sebab jarum tu dia berkongsi, dia tak, kalau kita cucuk biasanya kita akan tukar, okey, jarum tu. Tapi penagih ni dia guna jarum yang sama, tukar orang seorang guna. Okey, inilah yang menyebabkan penyebaran virus HIV, yang mana dia boleh menyebabkan AIDS. Okey, okey, kesan penyalahgunaan alkohol. Alkohol ni sifat dia sama macam dadah penenang lah. Okey, yang mana dia melambatkan sistem saraf pusat, okey, penghantaran impuls saraf di otak. Okey, dia melambatkan tindakan refleks, ganggu koordinasi dan sebabkan kegagalan membuat pertimbangan. Kalau kamu tengok orang yang mabuk ni, dia tak boleh nak concentrate bawa kereta, betul tak? Cakap pun tak betul. Lagi apa lagi?
jadi jalan pun macam orang panggil apa, tak seimbang, melelong. Tu yang bawa sebab itulah kerajaan yang mengharamkan siapa yang bawa dalam keadaan yang mabuk. Sebab mabuk itu boleh menyebabkan kemalangan. Okey. Contoh kekeliruan, percakapan tak teratur, kelemahan koordinasi otot dan tak boleh kawal keseimbangan badan, penglihatan kabur. Sebab kita punya penglihatan lepas minum arak tu dia akan jadi kabur, kabur lah, tak nampak. Okay, so dia tak boleh hanggal jarak dengan tepat, dan boleh jadikan seorang agresif dan ganas yang boleh pukul orang kan, ada kaki botol kan, pukul orang suka-suka hati, pukul bini kan, okay, pukul anak. Okay, kesan jangka masa panjang, okey, boleh merosakkan sel otak. Okey, gangguan mental sama juga boleh menyebabkan halusinasi dan hilang kesedaran, dan juga menyebabkan merosakkan hati. Contoh dia adalah sirosis hati dan kanser hati. Sama juga alkohol boleh menyebabkan ketagihan.